salam sejahtera kepada semua penonton, kepada semua subscriber. Welcome back to Evening Fast. Baik, pada video kali ini tentang bantuan belanjawan 2024. Ya, okey. Jom kita mulakan, dan dalam video ni aku akan bercakap memberi informasi yang secara realistik mengikut keadaan semasa dan apakah penawaran belanjawan 2024 yang bakal dibentang pada 13 Oktober nanti oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ikuti video ni. Okey, ada masanya kita perlu bercakap mengikut realistik, iaitu keadaan yang semasa, yang sebenar. Baik, untuk ketahuan semua bantuan tunai ataupun kita panggil bantuan kewangan ataupun kita panggil STR, ia tetap diteruskan. Akan ada STR pada tahun hadapan. Tetapi daripada sudut bantuan kewangan yang lain, pihak kerajaan dilihat akan mengurangkan ataupun menutup bantuan-bantuan kewangan tunai secara yang lain. Tapi bantuan daripada sudut yang lain yang bukan berbentuk wang tunai akan diberi. Itu kita nantikan. Jadi kalau kita mengharapkan akan ada banyak bantuan tunai, tak ada. Cuma tu je lah. Semangat tunai rahmah tu akan diteruskan. Itu sesuatu yang jelas menyatakan keperluan bantuan tunai tu. Dan penambahbaikan daripada segi amount, itulah satu perkara yang diharap selari dengan peningkatan harga barang sekarang ni, dan memang akan ada penambahan amount tu. Amount tu tidak akan sama. Akan ada penambahan daripada segi amount, dan jumlah penerima akan diketatkan lagi tapi diperluaskan. Faham diperluaskan kategori tapi diperketatkan tapisannya. Okey, alright. Yang kedua ialah berkenaan dengan subsidi. Telah pun diumumkan sebelum ni tentang subsidi bersasar. Jadi isu subsidi ni sangat meluas dan mendapat liputan kerana kita sebagai rakyat Malaysia secara amnya menerima banyak subsidi. Daripada sebesar-besar subsidi sehinggalah sekecil-kecil subsidi. Daripada petrol pun kita dapat subsidi, begitu juga dengan elektrik dan sebagainya. Dan ada penambahbaikan daripada subsidi ni, walaupun dinamakan bersasar. Sebenarnya subsidi ni memang kalau nak dikirakan daripada sudut logiknya, haruslah diberi kepada yang memerlukan, yang sepatutnya, golongan yang selayaknya. Jadi itu perkara yang akan dibentang nanti. Dan seterusnya tentang isu yang hangat juga, diskaun PTPTN. Ini adalah salah satu perkara yang akan ada nanti dalam belanjawan. Aku bukan cakap kosong ni. Berdasarkan kaji sidik yang dilakukan oleh MOF ni, kita mendapati ramai yang bercakap tentang diskaun PTPTN. Jadi diskaun PTPTN ni mungkin akan ada satu mekanisme untuk mengurangkan pembayaran bulanan terhadap bekas-bekas pelajar yang pernah meminjam dengan PTPTN. Okey, dan seterusnya perkara ni tidak terguna pakai kepada golongan B40, tapi lebih kepada M40, yang mana kita tahulah akan dimasukkan grade-grade tu, T, M, B. Tapi pengurangan cukai pendapatan ialah satu perkara yang harus dilakukan dan akan disebut sama ada pengurangan ataupun penambahan. Dan kalau kita mengikut kepada apa yang berlaku pada belanjawan tahun lepas, tahun lepas punya pembentangan, memang pengurangan tu kita nak lah kan, pengurangan cukai pendapatan tu. Dan bagi golongan-golongan yang perlu bayar cukai ni sebenarnya memang terkesan lah, memang bayar cukai pendapatan. Dan bagi golongan yang memang berpendapatan tinggi, mereka mampu nak bayar tanpa masalah. Jadi perkara itu juga akan disebut dalam perkara belanjawan itu nanti. Okey, bagaimana dengan KWS bersasar? Okey, KWS bersasar ni dia akan ianya akan cuba untuk dibawa usul itu ke Dewan Rakyat nanti. Okey, dan itu kita nantikan. Dan kita harap akan ada slot untuk pembentangan itu. Dan setiap YB di Dewan Rakyat ni akan diberi akan memohon untuk berucap, dan di antara yang akan menyuarakan nanti Datuk Seri Shahidal Kasim dan beberapa orang lagi akan membawa usul ni. Soalan dia, adakah mereka ni akan dapat slot? Jadi diharap akan dapatlah slot untuk YB ini bercakap. Bila dapat bercakap, mereka ni dapat bercakap, dan secara tak langsung isu KWS bersasar juga akan disebut, dan akhirnya nanti akan dijawab oleh YB-YB yang sepatutnya menjawab pertanyaan daripada pihak yang sebelah lagi ni. Okey, jadi diharap sedikit perkongsian ini memberi manfaat, dan kita harus sedar sekiranya kita mengharapkan akan ada banyak bantuan kerajaan, bantuan tunai maksud aku, bantuan daripada segi wang tunai, kita hanya boleh bersandarkan kepada STR sahaja macam ni sebab tak ada hint untuk, dan nampak macam tak ada pakej-pakej rangsangan ataupun pakej-pakej baru untuk bantuan baru. Cuma STR tu memang akan ada penambahbaikan. Itu dia. Penambahbaikan daripada segi macam mana, perincian ni kita akan tahu pada pembentangan belanjawan nanti 13 Oktober tarikh rasminya. Tidak adanya.
bantuan-bantuan dan juga inisiatif kerajaan yang kita harus tahu, kita nantikan semasa belanjawan itu nanti. Harap manfaat benda ni. Banyak orang bertanya dan minta video kan. Dan lepas aku tengok kajian sidik yang dibuat tu, ramai orang bercakap tentang perkara yang aku sebut tadi tu. Harap pihak kerajaan ambil perhatian tentang perkara-perkara tersebut. Sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat untuk semua. Bye-bye.